은혜 받으실 하나님 말씀은 창세기 1장 3절부터 5절 Petikan 말씀입니다. Alkitab untuk khutbah adalah daripada 하나님이 Kejadian 가라사대 1 빛이 ayat 있으라 3 hingga 하매 5. 빛이 있었고 그 빛이 Berfirmanlah 하나님의 Allah, 보시기에 jadilah 좋았더라. cahaya. 하나님이 Lalu 빛과 terus ada 어두움을 cahaya. 나누사 Allah 빛을 melihat cahaya 낮이라 itu baik. 칭하시고 Lalu dia 어두움을 memisahkan cahaya itu 밤이라 daripada 칭하시니라. kegelapan. 저녁이 되며 Allah 아침이 menamai cahaya 되니 itu 이는 siang dan 첫째 kegelapan 날이니라. itu dinamainya malam. 살름 성가대 Malam 찬양과 muncul dan 25 disusuli pagi. 게스트라의 Dan 연주가 itulah hari yang 있었습니다. pertama. 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 Dear Saudara dan brothers and saudari yang sisters in the saya kasih Lord, dalam all Tuhan saints Yesus, from semua orang branch kudus dari churches and gereja the local cawangan dan sanctuary gereja CGC and tempatan, viewers and all penonton children's God GCN dan semua anak Tuhan yang who menghadir attend ibadah daily ini worship dalam kalian. online. This is the Ini adalah 24th penjelasan yang lecture ke-24 on tentang Genesis. kitab Kejadian. I talked about the evidences Saya that telah God berbicara created tentang the earth bukti and bahawa about Tuhan the time menciptakan flow bumi dan in the tentang spiritual aliran masa realm last di time. dalam alam rohani dalam khutbah yang lalu. After suppressing the Setelah menghentikan pemberontakan rebellion of Lucifer, Tuhan God the Bapa Father menciptakan created the bumi earth, sebagai the pentas stage untuk for human pemupukan manusia. cultivation. I told you that the crust and the atmosphere of the earth was Saya telah memberitahu unstable anda bahawa when it gerak was bumi first dan atmosfera created. bumi tidak Crustal stabil movement ketika bumi mula-mula continued with the diciptakan. volcanic eruptions and the like and dive. 다양한 활동이 일어났지요. Pergerakan kerak bumi berterusan dengan letusan gunung berapi dan aktiviti lain di atmosfera juga berlaku. Keadaan kacau dan kosong bumi pada awalnya ini ialah proses fizikal untuk meletakkan asas bumi. Dan secara rohani, hal ini mencerminkan keadaan hati Tuhan. Hati Tuhan Bapa yang penuh kesakitan dan kekosongan akibat pengkhianatan Lucifer adalah serupa dengan keadaan bumi pada awalnya. Namun begitu, Tuhan Bapa segera kembali tenang dan mula merancang penciptaan langit dan bumi dengan sungguh-sungguh. Untuk menciptakan persekitaran asas di bumi, air kehidupan yang mengalir dari tata Tuhan mengalir ke bumi. Dia membiarkan bumi tenggelam di bawah air kehidupan setelah asasnya telah ditetapkan dengan kukuh oleh pergerakan kerak bumi dan aktiviti atmosfera yang aktif. Setelah Tuhan menenggelamkan bumi, Dia sendiri turun ke bumi ini. Pada waktu ini, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus juga datang bersamanya. Tuhan Trinity berjalan di sekitar bumi bersama-sama, melihat apa yang diperlukan oleh bumi dan bagaimana menyediakannya. Kejadian 1 ayat 2 menggambarkan hal ini dengan menyatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sekarang, berapa lamakah dari saat Tuhan menciptakan bumi pada mulanya hingga Dia menutupi bumi dengan air? Walaupun bumi diciptakan di dalam ruang fizikal, tetapi pada waktu ini seluruh tempat fizikal dipengaruhi masa rohani. Oleh itu, tempoh masa itu tidak begitu lama bagi Tuhan yang berada di dalam roh. Sebaliknya, bumi yang diciptakan dengan bahan fizikal mempunyai jejak yang menunjukkan perjalanan masa yang sangat lama. Jejak-jejak ini bukan saja berusia ribuan atau puluhan ribu tahun, tetapi berusia ratusan juta tahun. Dengan mempertimbangkan masa bumi ini, masa ketika bumi diasaskan dan ditutupi dengan air kehidupan adalah sangat lama. Dengan cara ini, Tuhan menciptakan bumi terlebih dahulu di dalam galaksi. Sesetengah daripada anda mungkin tidak bersetuju dengan saya dan berkata, apa yang saya pelajari di sekolah tidak seperti itu. Anda juga mungkin mengatakan bahawa bumi bertapak terapung di angkasa adalah kerana graviti sejagat dan keseimbangan kuasa. Anda tidak seharusnya mendengar firman Tuhan dengan membandingkannya dengan pengetahuan dan teori yang telah anda pelajari di dunia ini. Mengapakah begitu? Kerana Tuhan yang menciptakan sesuatu daripada ketiadaan, kerana Dia menciptakan segala sesuatu dengan firman. Inilah cara Tuhan berkarya. Para saintis menjelaskan bahawa bumi diciptakan kira-kira 4,5 bilion tahun yang lalu dengan mengumpulkan gas dan debu di angkasa lepas. Teori-teori sains yang kita pelajari berubah secara berterusan.
오늘날은 모르겠습니다만 예전에는 그렇게 가리키고 또 자꾸 변하니까 가리키는 것도 Sekarang, marilah kita meneliti apa yang dikatakan oleh sains tentang bumi awal. Bumi awal berkembang pesat apabila benda-benda angkasa yang kecil bertembung lalu bergabung. Dalam proses ini, permukaan bumi menjadi lautan magma. Dari situ permukaan bumi mula mengejuk selama ratusan juta tahun dan bumi sepenuhnya menyejuk kira-kira 3.8 bilion tahun yang lalu. 되었을 때야 완전히 식었다는 것이죠. 그런데 원시 지구에 대한 기존 이론과 다른 Walaupun hasil kajian baharu yang berbeza daripada teori yang sedia ada tentang bumi awal diumumkan pada Disember 2008 oleh pasukan penyelidikan Profesor Mark Harrison di Universiti UCLA di Amerika Syarikat. Dia mengatakan bahawa bumi awal tidak mempunyai lautan magma. Pasukan penelitian ini menganalisis satu mineral yang dipanggil zircon yang ditemui dalam batu berusia 3 bilion tahun di Australia dan mendapati bahawa zircon itu mengandungi mineral yang diciptakan sejak 4.2 bilion tahun yang lalu. Walaupun kajian mendapati bahawa persekitaran di mana mineral itu diciptakan adalah pada suhu rendah, mineral yang tidak dapat terbentuk di dalam lautan magma telah ditemui. Berdasarkan kajian ini, pasukan penyelidikan mengumumkan hasil bahawa 4 bilion tahun yang lalu, bumi mempunyai lautan air, bukan lautan magma, dan air wujud sejak 4.3 bilion tahun yang lalu. Hal ini sejajar dengan Alkitab. Hasil kajian itu mengumumkan bahawa bumi awal bukan lautan api, tetapi sepenuhnya ditutupi oleh air. Kertas kajian ini diterbitkan dalam jurnal akademik terkenal Nature dan juga dilaporkan dalam New York Times. Hasil kajian ini agak menyokong kenyataan bahawa apabila Tuhan menciptakan bumi, Dia meletakkan asasnya dan kemudian menutupi bumi dengan air kehidupan. Kajian baharu ini membuktikan bahawa Alkitab adalah benar. Para saintis juga mengatakan bahawa sebab bumi dapat terapung di angkasa adalah kerana graviti sejagat dan keseimbangan kuasa yang dihasilkan. Graviti sejagat merujuk daya tarikan bersama yang bertindak di antara semua objek di alam semesta. Oleh itu, sebab bumi dapat terapung di udara adalah kerana daya yang tidak kelihatan ini yang bertindak di antara bumi, matahari, bulan dan bintang-bintang. Ya, graviti sejagat adalah nyata. Oleh itu, bagaimanakah bumi terapung di angkasa apabila masih belum ada matahari dan planet lain? Dalam arti kata lain, bagaimana bumi terapung apabila bumi wujud bersendirian? Adakah anda percaya bahawa graviti sejagat wujud walaupun ia tidak kelihatan? Bagaimanakah anda mempercayainya? Mesti ada bukti yang dapat dipercayai. Anda tahu bahawa ada daya tarikan yang tidak kelihatan, bukan? Anda semua telah mempelajarinya sejak lama dahulu. Bagaimanakah kita tahu bahawa graviti sejagat wujud walaupun kita tidak dapat melihatnya? Jika anda melemparkan bola ke ruang kosong, bola itu akan jatuh ke bawah dan bukannya ke atas. Maksudnya bola akan jatuh ke bawah kerana daya tarikan itu. Gereja ini juga menunjukkan bahawa Tuhan Maha Kuasa melalui mukjizat dan perkara yang luar biasa, walaupun Tuhan tidak kelihatan, dan bahawa Tuhan Maha mengetahui dan Maha Kuasa. Sekali lagi, bagaimana bumi terapung di angkasa apabila bumi wujud bersendirian? Tuhan menahan bumi dengan kuasanya. Katakan ada batu yang beratnya 10 kilogram. 10 kilogram. Jika seekor semut cuba mengangkatnya,
Tidak kira betapa kuatnya semut itu tidak akan dapat mengangkat batu ini. Walaupun sekumpulan semut datang dan cuba mengangkat batu itu, sekumpulan semut itu tidak akan dapat mengangkatnya. Semut tidak akan dapat menggerakkannya walaupun berat batu itu 10 kilogram. 옮길 수도 없을 게고요. 한 10kg 그러면 나간다 해도요. 그러나 우리 사람은 어떻습니까? Bagaimanakah pula dengan manusia? Seorang lelaki dewasa pasti dapat mempertimbangkan sama ada dia dapat mengangkat batu itu atau tidak. Jika orang dewasa itu mempunyai kekuatan, dia dapat mengangkatnya, menggolekkannya, menggerakkannya, atau melakukan apa-apa saja yang dia mahu. Lebih-lebih lagi Tuhan ialah yang Maha Kuasa. Dengan kuasanya, menahan bumi merupakan kerja yang mudah, sangat mudah. Lama dahulu ada seorang lelaki yang dengan inspirasi yang mendalam menyedari kuasa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Lalu hal itu dicatatkan dalam Alkitab. Orang itu ialah Ayub. Ayub berkata dalam Ayub 26 ayat 7, menggantungkan bumi di angkasa hampa. Menggantungkan bumi di angkasa hampa. Fakta bahawa bumi tak apung di angkasa lepas telah disahkan dengan perkembangan sains dan teknologi moden. Namun begitu, bagaimanakah Ayub pada 3,000 tahun yang lalu dapat mengetahui bahawa bumi tak apung di angkasa? Perkara ini hanya baru-baru ini dibuktikan oleh sains, tapi Alkitab telah mencatatkan perkara ini dalam kitab Ayub yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Dengan demikian, Alkitab sejak beberapa ribu tahun yang lalu sudah mencatatkan bahawa bumi tergantung di angkasa. Ayub ialah orang yang mempunyai hati nurani yang baik dan hidup yang tulus. Jadi dia menyedari perkara ini melalui inspirasi yang mendalam. Melihat ke langit yang tidak berpenghujung, dia dapat mendengar suara roh yang mendalam. Bumi tempat dia berdiri di atasnya kelihatan mempunyai penghujung, tapi langit terbentang tanpa berpenghujung. Dan dengan itu dia menyedari bahawa langit meliputi seluruh bumi. Jika anda dapat membayangkan perihal bumi dibungkus, anda dapat membayangkan bagaimana bumi tergantung di langit. Ayub membuat pengakuan bahawa Tuhan yang menjadikan bumi sedemikian rupa. Dengan demikian, orang mempunyai hati nurani yang baik dapat menyedari dan mempercayai bahawa pencipta yang Maha Kuasa benar-benar wujud. Namun begitu, semakin hampir dengan akhir zaman, hati nurani manusia menjadi semakin dicemari oleh kejahatan. Banyak teori dan pengetahuan yang menentang Tuhan berleluasa seolah-olah perkara itu adalah benar. Namun begitu, karya penciptaan oleh Tuhan yang Maha Kuasa tidak dapat difahami dalam batas kemampuan dan pengetahuan manusia. Dan kita tidak sepatutnya cuma memahaminya. Jika Tuhan telah mencuba untuk menciptakan perkara-perkara pada tahap pengetahuan manusia, penciptaan akan menjadi mustahil. Penciptaan dicapai oleh kuasa dan kebijaksanaan Tuhan yang luar biasa yang melampaui kemampuan manusia. 2 Korintus 10 ayat 5 menyatakan, dan mengatasi setiap alasan yang diajukan oleh orang sombong untuk menentang pengetahuan tentang Allah. Kami menawan fikiran orang supaya taat kepada Kristus. Menentang Tuhan dan menjadi lebih tinggi daripada Tuhan merupakan kesombongan. Orang berkata tiada Tuhan, Tuhan sudah mati, dan menunjukkan tingkat kesombongan. Orang mendakwa bahawa bumi yang diciptakan oleh Tuhan telah berevolusi untuk menentang Tuhan. Namun begitu, Alkitab mengatakan bahawa kita harus memusnahkan semua perkara ini dan menawan skala fikiran dan taat kepada Kristus. Anda mesti sepenuhnya melepaskan diri daripada teori-teori kebenaran diri sendiri dan kerangka yang anda miliki untuk masuk ke dalam tahap iman roh. 이거 철저히 깨트려 버려야 영으로 들어가는 거예요. 이 무가 돼 버려요. 이론도 없어지고
Anda mesti membuatkan segala-galanya tidak ada, mengikirkannya Anda sendiri dan memecahkan kerangka Anda sendiri. Kemudian Anda dapat mula masuk ke dalam tahap iman roh. Hanya apabila hal itu berlaku, Anda akan dapat memahami, mengatakan amin dan taat apabila Anda mendengar firman Tuhan. Jika Anda percaya pada firman-Nya, berdoa dan terus berdoa, Anda akan menerima semua jawapan daripada Tuhan. Oleh itu, Anda mesti menawan setiap fikiran dan menjadikannya taat kepada Kristus. Oleh itu, Anda tidak sepatutnya cuba memahami khutbah penjelasan tentang kejadian ini mengikut standar pengetahuan dunia. Masih lagi pada hari ini, melalui hamba-hambanya yang berlandaskan keadilan, Tuhan sedang memperlihatkan karya kuasa penciptaannya. Bukti-bukti kuasa penciptaan ini berlimpah-limpah di gereja ini. Sebagai contoh, seorang lelaki yang tidak dapat melihat disebabkan oleh saraf optik yang mati dapat melihat kembali setelah menerima doa daripada hamba Tuhan. Dapatkah hal ini dijelaskan oleh sains dan atau teknologi perubatan? Sebelum ini, apabila karya seperti ini berlaku yang tidak dapat dijelaskan oleh pengetahuan individu, orang hanya berkata, ini ialah mukjizat. Walaupun kita percaya bahawa Tuhan Maha Mencipta mendengar doa hambanya dan menciptakan semula saraf optik itu. Berapa kalikah orang yang tidak dapat mendengar atau melihat kerana saraf mereka mati, kini mendengar dan melihat kembali di gereja ini? Demikian juga Tuhan sedang memperlihatkan karya penciptaan walaupun pada hari ini melalui orang yang berlandaskan keadilan. Saya berharap anda sepenuhnya mempercayai Tuhan yang Maha Mencipta dengan menyaksikan bukti penciptaan ini. Saya juga berharap anda mempercayai kata-kata ini daripada kitab Kejadian yang diisytiharkan oleh hambanya yang sejati yang memperlihatkan karya Tuhan yang sedemikian. Penjelasan tentang kejadian ini bukan salinan daripada khutbah orang lain atau diperoleh daripada mana-mana buku. Ia diiharkan oleh Tuhan sendiri. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, sekarang marilah kita berbicara tentang hari pertama penciptaan. Kejadian 1 ayat 3 hingga 4 menyatakan, berfirmanlah Allah, jadilah cahaya, lalu terus ada cahaya. Allah melihat cahaya itu baik, lalu dia memisahkan cahaya itu daripada kegelapan. Allah melihat bahawa cahaya itu baik. Apakah jenis cahaya ini? Memandangkan pada waktu itu belum ada matahari, pastinya cahaya itu bukan cahaya matahari. Bukankah begitu? Oleh itu, apakah cahaya ini? Cahaya ini pastinya ialah cahaya asal penciptaan. Dalam penjelasan tentang kejadian pertama, saya memberitahu anda bahawa Tuhan asal mengibar di ruang asal dalam bentuk cahaya mengandung suara. 그런데 어느 시점에 이르자 이 근본의 빛이 영계의 정점으로 응집됐지요. Pada suatu waktu tertentu, cahaya asal ini menyatu di puncak alam rohani. Sekarang video yang terpaparkan serupa dengan keadaan itu. Setelah terbahagi menjadi 3 cahaya, Tuhan menjadi Trinity. Oleh itu, cahaya asal itu sendiri ialah Tuhan. Cahaya asal ini mengandungi kuasa dan autoriti Tuhan. Cahaya asal itu dipadamkan dan dikumpulkan, lalu terbahagi menjadi 3, dan cahaya itu mengandungi kuasa dan autoriti Tuhan. Cahaya itu juga menjadi firman. Sekali lagi saya katakan, cahaya asal itu menjadi firman. Maksud Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan firman, bermaksud bahawa apabila Tuhan berfirman, sesuatu terjadi mengikut firman-Nya. Pada hari pertama penciptaan, Tuhan memerintahkan, jadilah cahaya. Dengan kata lain, dia mengujarkan suara asal. Kemudian cahaya itu mengelilingi ruang fizikal tertentu yang termasuk bumi. Di sini ruang fizikal yang nyata termasuk bumi, sistem suria dan galaksi kita, di mana sejarah penciptaan selama 6 hari berlaku.
Oleh sebab cahaya asal yang mengelilingi ruang memainkan peranan penting dalam penciptaan, ia dipanggil cahaya asal penciptaan. Dengan cara ini, Tuhan pertama kali mengelilingi kawasan di mana sejarah penciptaan masa depan akan dijalankan dengan cahaya asal penciptaan. Pada setiap hari, Tuhan mengujarkan suara asal penciptaan dan menciptakan segala perkara di dunia ini secara berurutan. 매일같이 창조의 근본의 소리를 발하여 천하 만물을 순서대로 창조해 가시죠. Mengapakah Tuhan mengelilingi ruang fizikal dengan cahaya asal penciptaan pada hari pertama penciptaan? Sebab yang pertama, dia melakukannya untuk menutupi ruang fizikal dengan ruang rohani dan membiarkannya bergerak mengikut aliran masa rohani. Saya telah menjelaskan bahawa aliran masa rohani adalah jauh lebih cepat daripada masa fizikal. Dunia fizikal juga bergerak mengikut aliran masa ini sejak hari pertama penciptaan. Sekali lagi saya katakan, sejak hari pertama penciptaan, dunia ini bergerak mengikut aliran masanya sendiri. Konsep 24 jam sehari yang kita gunakan sekarang bermula dari hari itu. 지금 우리가 느끼는 하루 24시간의 개념이 그때부터 시작이 되었습니다. Tuhan telah mengelilingi dunia ini dengan cahaya asal untuk karya penciptaannya. Oleh itu, aliran masa rohani mempengaruhi bahagian di mana Tuhan melakukan karya penciptaan pada setiap hari. 어렵죠. Hal ini mungkin agak sukar untuk anda fahami, tapi jika anda cuba memahaminya, anda akan dapat memahaminya. 받았지요. 여러분 어려워도요. 여하튼 귀담아 열심히 경청해 들으시고요. 이해한 만큼 능력이 돼요. 이해하시면은. Hal ini akan menjadi kekuatan anda pada masa depan dan anda akan lebih mudah memahami sejarah penyembuhan yang berlaku di gereja ini. 이런 것들을 다 이해할 때가 오죠. 모르고 하는 것보다 내가 이해하고 알면서 베풀어 나가면 더 좋지요. Dengan kata lain, sesuatu yang memerlukan puluhan atau ratusan tahun di bumi dicapai dalam satu hari di dalam ruang roh. Selain itu, sesuatu dapat diciptakan daripada ketiadaan dalam cahaya asal penciptaan. Di dalam ruang yang diliputi oleh cahaya asal, bukan hukum fizikal, tapi hukum rohani yang mentadbir. Oleh itu, anda perlu memahami cahaya asal dengan baik. Hal ini bermaksud bahawa di dalam ruang yang dikelilingi oleh cahaya asal, hukum roh yang diterapkan, bukannya hukum fizikal. 그러니까 이게 이제 근본의 빛을 잘 이해를 하셔야 돼요. 이 근본의 빛이 둘린 공간에서는 이 요구 법칙이 아닌 영의 법칙이 적용이 된다 이 말입니다. Di langit keempat yang sepenuhnya dipenuhi oleh cahaya asal, apa-apa saja yang dirasakan oleh Tuhan dalam hatinya akan terlaksana. Segala yang diinginkan oleh Tuhan Bapa berlaku di langit keempat. Di dalam ruang ini, air juga dapat menjadi pembejat atau gas dengan sekelip mata. Dan kelajuan masa dapat diseraskan dan dihentikan. Oleh itu, apabila Yosua menyuruh matahari dan bulan berhenti, matahari dan bulan segera berhenti kerana diliputi oleh ruang rohani. 아니면 느리게 지나가게, 아니면 시간도 정지하게, 나 이렇게 해버리. 그러니까 이제 여호수아가 해하다라 멈춰라 할 때 바로 영의 공간을 입혀버리니까 정지해버린다 이 말이에요. Di dalam ruang yang diliputi roh itu, masa berhenti. 이게 6의 시간은 그대로 있도록 역사가 되는 거죠. 이게 어려운 게 아니에요. Namun begitu, kawasan yang lain masih mengikut gerakan masa bumi. 그래서 성경을 다 이해하는 것이고 이 앞으로 법칙을 여러분이 배워서 Hari ini tidaklah sukar. Penting untuk anda memahami seluruh Alkitab dan hari ini akan sangat membantu anda pada masa depan jika anda mempelajari hukum ini dan bekerja dengan kuasa Tuhan dari syurga. Sesetengah daripada anda hanya percaya secara membuta-butuli bahawa Tuhan berkarya tanpa mengetahui hukum rohani ini. Namun begitu betapa seronoknya dan bagusnya jika anda tahu hukum ini dan mengamalkannya. Jika anda belajar bersungguh-sungguh untuk memahami dan mendalaminya,
anda akan mengamalkan firman Tuhan pada tahap yang berbeza. Sesuatu dapat diciptakan daripada ketiadaan dan bahan tertentu dapat berubah menjadi pebejar, cahaya atau gas. Oleh itu, apabila ruang-ruang tertentu di bumi diliputi oleh ruang roh, hukum roh diterapkan. Sebagai contoh, banyak antara anda memberikan kesaksian seperti ini. Contoh yang baik adalah apabila ketulang kanser hilang serta-merta, atau apabila anda menghidap peritonitis dan kesakitannya hilang dengan segera. Perkara-perkara ini tidak dapat dijelaskan dengan pengetahuan fizikal. Dalam hukum fizikal, kanser sepatutnya dibuang melalui pembedahan. Dalam situasi seorang lelaki yang menghidap peritonitis, dia sepatutnya membersihkan organ dalaman dengan apa-apa cara sekalipun. Apabila seseorang yang dijamin oleh kuasa Tuhan berdoa mengikut kebenaran, Tuhan menutupi pesakit dengan ruang rohani lalu berkarya. Hal ini berlaku dengan serta-merta. Apabila ruang ini diliputi roh, perkara-perkara baharu diciptakan dalam ruang itu atau perkara-perkara yang tidak perlu hilang. Dengarkan perkara ini, fahami satu demi satu. Untuk melakukan perkara besar pada masa hadapan, anda perlu mengetahui perkara ini supaya dapat menjelaskan bahawa hal inilah yang berlaku. Hal ini berlaku apabila seorang hamba Tuhan berdoa melangkaui masa dan ruang, dan walaupun dia berdoa di sini, karya Tuhan juga berlaku di negara lain. 우리 한국과 반대인 이 페루든 브라질이든 그쪽 아르헨티나든 이쪽에도 바로 기도 받으면 동시에 동일하게 거기에서도 치료가 나타나 치료 역사가 나타나죠. Perkara yang sama berlaku dalam hal pemilihan, di mana tuan yang patah cepat disambung semula, saraf mati hidup kembali, dan tisu yang merosot menjadi normal. Apabila cahaya asal mengelilingi bahagian itu, ruang rohani terbentuk dan kerja penciptaan semula berlaku di dalamnya. Perkara yang sama berlaku untuk semua karya penyembuhan. Tulang patah bercantum semula, saraf mati hidup kembali, tisu agar merosot menjadi normal dan sebagainya. Cahaya asal mengelilingi bahagian itu dan rohani terbentuk, dan di dalam ruang itu karya penciptaan semula berlaku. Anda telah melihat dan mengalami banyak perkara seperti pergerakan awan, suhu tiba-tiba turun ketika cuaca panas atau taufan segera hilang. Hal ini berlaku apabila kawasan itu diliputi oleh ruang roh. Terutamanya apabila dilihat dengan mata rohani, dapat dilihat dengan jelas bahawa semua karya ini berlaku dengan tepat mengikut keadilan. Sebagai contoh, walaupun cahaya asal datang, ia tidak memasuki tubuh orang yang mempunyai tembok dosa atau orang yang tidak bersedia untuk menerima jawapan. Oleh sebab orang yang terlibat tidak sejajar dengan keadilan, walaupun cahaya penciptaan cuba masuk, tapi cahaya itu segera kembali. Cahaya itu tak agak-agak mengelilingi mereka dan kemudian kembali kepada Tuhan. Sebaliknya, cahaya asal memasuki tubuh orang yang layak menerima jawapan tanpa tembok dosa dan dengan tepat menemui bahagian yang sakit. Kemudian karya penyembuhan berlaku dengan cepat. Pada hari ini anda mengalami karya cahaya itu yang menciptakan langit dan bumi pada permulaan. Oleh itu, percayalah dengan sepenuhnya bahawa tiada perkara yang mustahil, tetapi segala-galanya mungkin dan ia dapat dilakukan dengan lebih cepat. Sebab yang kedua, apabila Tuhan mengelilingi ruang fizikal dengan cahaya asal, aturan dan prinsip telah ditetapkan di dalam ruang fizikal. Bumi tidak lagi kacau bilau. Semua perkara menjadi teratur dan stabil. Semua aturan dan prinsip operasi telah diterapkan.
Sebagai contoh, satu peraturan seperti bumi harus berputar sekali sehari dan mengelilingi matahari sekali setahun telah ditetapkan. Aturan dan prinsip ini bukan hanya bagi bumi, tapi juga bagi matahari, bulan, planet-planet lain dan bintang-bintang yang tidak terhitung jumlahnya turut diterapkan pada hari pertama ini. Planet-planet di dalam sistem suria dan bintang-bintang yang tidak terhitung jumlahnya bergerak dengan kelajuan yang tetap di sepanjang orbit tertentu. Oleh itu, kitaran di mana setiap bintang bergerak dalam orbitnya telah ditetapkan dengan sewajarnya. Walaupun terdapat bintang-bintang yang tidak terhitung jumlahnya di langit, bintang-bintang tidak beroperasi secara kacau bilau, tapi semuanya beroperasi mengikut aturan dan prinsip masing-masing. Bukan sekadar matahari, bulan dan bintang-bintang di alam semesta, bahkan bumi juga mempunyai hukum alamnya sendiri. Sebagai contoh, air mengalir dari atas ke bawah. Air membeku di bawah 0 darjah Celsius dan mendidih pada 100 darjah Celsius dan 4 musim berlaku. Semua ini yang diperlukan di dalam ruang fisika telah ditetapkan pada hari pertama. 이러한 육의 공간에 필요한 모든 원칙이 바로 첫째 날에 세워졌다는 말입니다. Dengan cara seperti ini, dalam cahaya asal penciptaan, Tuhan telah menetapkan aturan dan prinsip untuk makhluk yang akan diciptakannya tidak lama lagi. Tuhan menciptakan matahari dan bulan dengan cara ini, menetapkan hari untuk menjadi 24 jam dan menjadikan semua ini bergerak mengikut aturan hukum alam ini. 공간에 맞게 하루는 24시간이다 정해 놓으시고요. 첫째 날, 둘째 날 해와 달이 창조되기 전에는. Perkara ini dapat disahkan dalam Ayub 38 ayat 5. Untuk membantu Ayub sedar, Tuhan berkata kepada Ayub, siapakah yang menentukan keluasan dunia? Siapakah yang merentangkan tali ukur untuk mengukurnya? Tahukah engkau jawapannya? Ayat ini menyatakan bahawa Tuhan menetapkan aturan dan prinsip dalam kalangan makhluk ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Keluasan dalam ayat ini merujuk panjang dan isi padu, dan tali merujuk alat untuk mengukurnya. Oleh itu, Tuhan menentukan keluasannya dan merentangkan tali ukur, bermaksud bahawa Tuhan menetapkan prinsip asas untuk segala sesuatu. Pada hari pertama penciptaan, Tuhan menetapkan aturan dan prinsip dalam kalangan makhluk dengan melilingi bumi dengan cahaya asal. 근본의 빛으로 두루심으로써 피조물들 사이의 질서와 원칙을 정하셨습니다. Saudara dan saudari yang saya kasih, apabila Tuhan mengelilingi ruang fisika dan cahaya asal, kuasa dan sifat ketuhanannya dimasukkan ke dalam semua makhluk. Kuasa Tuhan dapat menghidupkan kehidupan yang mati dan membuatkannya bertumbuh dengan baik. Apabila anda menanam benih di dalam tanah, benih itu akan bertumbuh, bercambah dan bertumbuh. Walaupun benih itu tidak dapat melakukannya dengan sendiri. Adakah tanah yang melakukannya? Adakah hal ini dilakukan oleh air atau cahaya matahari? Mengikut hukum alam, untuk membuatkan benih bercambah, hal ini memerlukan tanah yang sesuai, air dan cahaya matahari. Walaupun tanah, air atau cahaya matahari dapat melakukannya kerana unsur-unsur ini pada asalnya mempunyai kuasa tertentu. Oleh sebab kuasa Tuhan dan sifat ketuhanan yang dimasukkan ke dalam tanah, air dan cahaya matahari dan semua makhluk, satu bentuk kehidupan dapat bercambah. Cahaya asal yang mengelilingi kita pada hari pertama penciptaan menjadi pudar apabila dunia ini secara beransur-ansur dicemari oleh dosa, dan sebahagian besarnya telah hilang semasa banjir Nuh. Walau bagaimanapun, cahaya yang dimasukkan ke dalam makhluk-makhluk masih kekal dan ia berfungsi sebagai tenaga asas yang menyokong segala kehidupan.
adalah benar-benar misteri bahawa apabila kita menanam benih dalam tanah kita, benih bercambah, bertumbuh, berbunga dan berbuah. Jika anda mempunyai hati yang baik dan melihat fenomena ini, anda tidak akan bersetuju bahawa perkara-perkara ini berlaku dengan sendirinya. Tuhanlah yang menciptakan manusia, membenarkan haiwan dan tumbuhan makan dan hidup, meletakkan kuasa kehidupan di dalam tanah dan membolehkan makhluk hidup bertahan melalui cahaya matahari. 하나님은 이렇게 흙이든 물이든 햇빛은 다 생명이 자랄 수 있도록 이렇게 역사해서 만들어 놓으셨거늘. Walau banyak orang menafikan fakta ini mendakwa evolusi dan menafikan kewujudan Tuhan, betapa malangnya perkara ini. 전지전능하신 하나님의 창조의 역사들을 부정하려고 하는 사람들. Untuk makluman anda, saintis dunia ini bahkan telah menemui cahaya yang dipanggil cahaya permulaan. Cahaya ini merupakan satu bentuk radiasi yang mengisi alam semesta yang mempunyai keamatan yang hampir sama dari semua arah alam semesta. Cahaya ini tidak berkaitan dengan mana-mana bintang, galaksi atau objek lain di dalam alam semesta. Cahaya ini ditemui oleh ahli radio astronomi Arno Penzias dan Robert Wilson. Dua saintis ini sedang bekerja pada antena untuk menjejaki satelit Echo, iaitu sebuah satelit awal. Apabila mereka menemui bumi radio yang berlebihan, mereka menjadi tertarik dengannya dan mengkajinya dengan lebih lanjut. Tanpa mengira arah antena, keamatan bumi itu tetap berterusan. Walaupun mereka berusaha, mereka tidak dapat menemui sumber bumi ini. Akhirnya mereka menyimpulkan bahawa sumber bumi itu pasti berada di luar sana, di angkasa. Fakta bahawa bumi dengan saiz yang sama secara konsisten ditangkap tanpa mengira arah antena merupakan bukti bahawa cahaya tertentu tersebar merata di seluruh ruang angkasa. Dalam astrofizik, ia dipanggil radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik. Dua ahli astronomi ini menerima hadiah Nobel 1978 untuk kajian mereka. Jika mereka mendengar penjelasan tentang kejadian ini dan membuat kajian, mereka pasti tidak akan mengambil masa 18 tahun untuk menerima hadiah Nobel. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus, dalam khutbah ini saya menjelaskan kejadian yang berlaku ketika Tuhan menggemarkan surah Asar dengan berkata, jadilah cahaya. Saya mengatakan bahawa cahaya asar penciptaan mengelilingi ruang fisika di mana karya-karya penciptaan akan berlaku pada masa hadapan. Dalam khutbah yang seterusnya antara karya-karya penciptaan pada hari pertama, saya akan menjelaskan bagaimana siang dipisahkan daripada malam oleh keadilan. Kejadian 1:4 menyatakan Allah melihat cahaya itu baik. Syukur atas cahaya ini, karya-karya penciptaan dapat berlangsung dan aturan serta prinsip dapat ditetapkan antara semua makhluk. 1 Korintus 14 ayat 33 menyatakan, kerana Allah tidak menghendaki kekeliruan tetapi kesejahteraan, sebagaimana dalam semua jemaah orang saleh. Tuhan ialah pencipta segala sesuatu di dalam alam semesta, tapi dia masih menetapkan aturan dan prinsip dan dia sendiri mematuhinya. Dengan mematuhi aturan sebagai pencipta, dia sendiri berdamai dengan makhluknya. Tuhan tidak akan pernah melanggar hukum yang telah ditetapkannya. Dialah menjaganya dengan cara itu. Dialah berkarya menurut keadilan. Jika pembuat hukum tidak mengikuti hukum, maka tidak ada keperluan untuk hukum itu.
Begitu juga dalam Tuhan yang merupakan cahaya, selalu ada kedamaian. Jika kedamaian dirosakkan, hal itu pasti hasil daripada seseorang melakukan kerja kegelapan, melanggar aturan. Anda hanya perlu tahu bahawa di mana-mana saja kedamaian dirosakkan, iblis dan syaitan sedang bekerja. Sesiapa yang merosakkan kedamaian sedang menerima kerja daripada iblis dan syaitan. Saya menggesa anda untuk tetap berada dalam cahaya dengan menjaga aturan dan prinsip, baik dalam roh maupun tubuh. Apabila anda hidup dalam cahaya, Tuhan akan berkata, ini adalah baik, dan Dia akan memberi anda berkat. Jika Tuhan melihat bahawa hal itu baik dan iman serta perbuatan anda baik, jawapan akan datang dengan segera. Semoga anda semua menjadi anak-anak menyenangkan hati Tuhan Bapa. Dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, saya berdoa.